Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ayah duduk di atas bangku bersama ibu cantik berseri. Sebelum saya bicara buku, izinkan saya kenalkan diri. Nama saya Muhammad Akmal Daniel Hakimi bin Abdullah dan berusia 12 tahun. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Lubuk Temiang, wilayah Persekutuan Labuan. Kod sekolah saya ialah WBA 1013. Dalam video ini, saya akan kongsikan sebuah novel kanak-kanak yang bertajuk Gelora di Sungai Kinabatangan. Novel yang ditulis oleh Nurhida Halun ini diterbitkan pada tahun 2017 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Novel ini mempunyai 156 halaman bercetak. Saya memilih novel kanak-kanak ini kerana jalan ceritanya yang menarik dan tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh penulis juga ringkas dan mudah untuk saya fahami. Mari saya kongsikan dengan anda semua jalan cerita novel Gelora di Sungai Kinabatangan. Novel ini menceritakan tentang kisah Tanu dan Yuyun yang ditugaskan untuk mencari sebuah keranda yang paling cantik. Keranda ini adalah sebagai persiapan kematian ayah kepada Yuyun. Ayah Yuyun bernama Pak Sagong, merupakan seorang pemimpin di kampung Buang Sayang. Beliau sangat sombong dan mementingkan harta. Sikap ini turut diwarisi oleh anak sulungnya Zalila yang telah mengambil alih tugasnya setelah Pak Sagong diserang sakit jantung. Setelah beberapa bulan Pak Sagong terlantar sakit, Zalila menyuruh adiknya Yuyun untuk mencari sebuah keranda yang cantik sebagai persediaan sekiranya ayah mereka meninggal dunia. Tanu sebagai saudara yang baik menawarkan diri untuk menemani Yuyun mencari keranda itu. Tanu dan Yuyun pergi ke Gua Gamantong setelah mendapat tahu bahawa ada seorang pembuat keranda di sana. Berbagai cabaran dan halangan perlu dihadapi oleh mereka berdua sebelum mendapatkan keranda tersebut. Walaupun keranda telah berjaya diperolehi, sikap sombong Zalila memakan dirinya. Hal ini terjadi apabila Zalila cuba menyelamatkan diri daripada serangan binatang buas dengan menyembunyikan diri di dalam keranda tanpa mempedulikan adik dan saudaranya yang lain. Tanpa diketahui, tindakan mementingkan diri ini telah menyebabkan Zalila menjadi tidak waras dan penyakit ini tidak boleh diubati. Setelah Pak Sagong meninggal dunia, Zalila dan Yuyun tinggal bersama ayah saudara mereka, Pak Damin, iaitu ayah kepada Tanu dan Timin. Pak Damin pula telah menjadi pemimpin kampung yang baharu. Kelebihan novel ini adalah ia memberi banyak pengajaran kepada pembacanya. Antara pengajaran yang saya perolehi daripada novel ini adalah yang pertama, jangan bersikap sombong kerana akhirnya ia akan memakan diri. Yang kedua, saya juga belajar bahawa kita hendaklah saling bantu-membantu antara satu sama lain, terutamanya dengan darah daging sendiri. Yang terakhir, sebagai pemimpin, kita mestilah menjalankan tanggungjawab dengan adil dan saksama tanpa mementingkan diri sendiri. Walau bagaimanapun, izinkan saya memberi sedikit cadangan sebagai penambahbaikan kepada novel ini. Cadangan saya adalah agar lebih banyak gambar grafik digunakan bagi memberi gambaran jelas tentang jalan cerita yang ingin disampaikan. Selain dapat menjelaskan situasi jalan cerita, gambar-gambar ini juga dapat menarik lebih ramai pembaca, khususnya dari golongan kanak-kanak. Saya juga ingin mencadangkan agar novel ini dapat menggunakan lebih banyak peribahasa. Hal ini supaya pembaca seperti saya dapat mengambil contoh situasi bagi peribahasa yang digunakan dan dapat menggunakannya dalam penulisan karangan. Akhir sekali,
Saya berharap novel ini dapat dibaca oleh rakan-rakan yang lain kerana jalan ceritanya yang sangat menarik dan banyak pengajaran yang boleh dipelajari. Pergi Melaka menaiki beca, naik bersama ayah dan bunda. Ayuhurakan kita membaca agar bertambah ilmu di dada. Sekian, terima kasih.